Okay, Assalamualaikum. Okay, kita sambung Circular Measure soalan 4 buku teks. Okay, soalannya berbunyi, rajah menunjukkan sebuah rhombus PQRS yang bersisi 8 cm. Okay, apakah sifat rhombus? Rhombus sifat dia adalah sama sisinya. Okay, so sini sama dengan sini, sama dengan sini, sama dengan sini. So semuanya 8, 8, 8. Okay, lepas tu panjang lengkuk QS ialah 10. Okay, cari sudut QPS. Okay, so kat sini kita tahu 10 ni adalah QS sama dengan 10 kan. Sekejap, tulis soalan dulu. Soalan 1, cari sudut QPS. Okay, kalau soalan CM ni mesti dia memang minta dalam radian. Okay, ni soalan dia. Okay, QPS. Okay, dekat sini P. Okay, berapakah sudutnya? Okay, so kita ada QS sebagai lengkuk, iaitu 10 cm. So, kalau lengkuk, dia S sama dengan R theta. Okay, S sama dengan R theta. Okay, so bawah QS ni, kita kira untuk R theta. R dia berapa? R dia 8. Okay, theta dia yang kita tak tahu. Okay, so sama dengan 10. So, theta sama dengan 10 per 8. Okay, kalau boleh kecilkan, wajib kecilkan. So, dia jadi 5 per 4 rad. Okay, so bila kecilkan tulis mula 5 per 4. Okay, soalan kedua, cari luas kawasan berlorek. Okay, so target dia, kita nak cari kawasan berlorek ialah rhombus, luas rhombus tolak dengan luas sektor. Okay, rhombus kita tahu 8, semua 8. Okay, sektor pula, ini 5 per 4, dia punya sudut dia 5 per 4 radian. Okay, jari dia 8. Boleh cari dah ni. Okay, so sekarang masalah kita pada rhombus. Okay, apakah rumus yang digunakan untuk mencari luas rhombus? Luas rhombus ialah tapak. Okay, ni tapak darab dengan tinggi dia. Ni tinggi. Okay, tahu tak tinggi dia apa? Tak tahu kan? Okay, so maknanya kita kena cari tinggi dia berapa. Okay, saya lukis semula gambar dia. Okay, so kita tahu tadi rhombus punya sisi 8. Dan kita tahu sudut dia adalah 5 per 4 rad. Okay, sekarang nak cari tinggi dia. Pakai T lah. Okay, so kat sini adanya segitiga sudut tegak. Kenapa macam mana kita nak tahu dia sudut tegak? Okay, sebab kat sini segitiga ni kita kena consider dia sebagai tegak. So, kita boleh baca dia sebagai 90. Okay, sebab tapak tu diukur daripada tinggi diukur daripada paling rendah dia, tapak dia ni paling rendah sampai yang paling tinggi. So, dia mesti lurus. Macam kita nak ukur ketinggian, kita mesti berdiri dengan lurus, baru boleh ukur berapa ketinggian.
Okay, so macam mana nak cari T? Okay, kita ada 3 choice. So, okay, kalau ada masalah segitiga yang ada 90 darjah, so kita boleh pilih sama ada nak pakai soh kah ataupun toa. Okay, persoalan dia yang mana satu kita nak pilih. Okay, kita ada sudut bertentangan dengan 5/4 rad ni adalah sebagai opposite. Okay, 8 ni bertentangan dengan sudut 90, dia adalah hypotenuse. So, kita ada O dengan H. Kita nak cari opposite. So, O dengan H adalah sin. Okay, so kita tak nak yang ada adjacent sebab kita tak pakai yang ada adjacent, so kita buang dia lah. Kita pakai so. Okay, so sin. Okay, nak pakai soh kah tua pula, kena tukar dalam degree. So, macam mana cara nak tukar radian kepada degree? Okay, sekarang kita tahu 2 pi tadi, 2 pi sama dengan 360 darjah kan. So 1 pi 180 darjah. Okay, sekarang tadi kita nak tukar rad kepada degree. So 5/4 rad darab dengan 180 per pi. Okay, manakala kalau kita nak tukar daripada degree kepada rad, contoh kita ada 70 degree, nak tukar kepada rad, dia darab dengan pi per 180. Nak senang ingat, kita nak cari rad kan. Okay, rad ni dia macam pelik sikit kan, macam tak pernah dengar kan. So, darab dengan pi lah, pi tu macam pelik pula kan. So, dia darab dengan pelik per 180. Tapi kalau radian nak tukar kepada degree kita selalu dengar kan, degree ataupun darjah kan. Okay, selalu dengar. So, dia tak nampak pelik sangat lah. So, yang pelik, pi ni macam pelik ni letak kat bawah. So, 180 per pi. Okay, so berapakah hasil darab 5/4 darab dengan 180 per pi adalah 71.62. Okay. So, sudut dekat sini sama dengan 71.62 degree. Okay, so kita kena pakai sin yang degree. So, sin 71.62 sama dengan opposite dia adalah T lah yang kita nak cari tadi. So, per dengan 8. Soh kan? Soh opposite per hypotenuse. So, per 8. So, nak cari T tu dia adalah 8 darab dengan sin 71.62. Kita tekan kalkulator. So, dapat tinggi kita adalah 7.592. Okay, so tadi kita nak pakai 7.592. Okay, kita dah tahu tinggi adalah 7.592. Okay, so nak cari luas dia tadi. Okay, so kita mulakan dengan soalan nak cari area shaded. So, sama dengan setengah darab dengan tapak kita 8, tinggi tadi 7.592. Okay, so kita nak tolak, kita ada rhombus tadi, kita tolak dengan sektor. So, sektor adalah setengah
R square theta. So setengah R dia tadi 8 square. So theta dalam untuk ni adalah cm punya luas. Cm punya luas pakai rad. So darab dengan 5/4. Okay, so okay, sorry tak ada setengah. Tak ada setengah. Okay, luas untuk rhombus dia adalah tapak darab dengan tinggi saja, tak ada setengah. Okay, manakala kalau sektor dia adalah setengah R square theta. Okay, so apa jawapan dia? Jawapannya ialah 20.736. Okay, dah next kita pergi soalan. Okay, soalan 5 ni senang, buat sendiri lah. Kita pergi soalan 6. Okay, soalan 6. Rajah menunjukkan sebuah bulatan jari 13 dan panjang tangent. Okay, apa maksud tangent tu? Tangent adalah satu garis yang melalui satu lengkuk tapi dia touch one point saja. Dia macam bab 2, bab 3 tu. Okay, so BC ni adalah satu garis yang menyentuh satu titik pada bulatan tu. So bila dia kata tangent, apa maksud dia? Kat sini kalau kita cantumkan dengan pusat dia, so dekat sini adalah 90 darjah. Sini pun 90. Sini pun 90. Okay, lagi dia cakap diberi AB sama dengan CD. Okay, ni sama dengan CD. Okay, soalannya cari AOD dalam radian. Okay, soalan pertama, cari sudut AOD in radian. Berapa? AOD. Okay, mana dia nak ni lah. Dia nak dekat O ni. Macam nak cari? Okay, yang ni 13 sama. Sebab dia jari 13. Okay, lagi satu jari sampai lilitan 13 juga. So, kalau saya zoom gambar dekat situ. Okay, sini 13. Sini pun 13. Okay, so 24 ni dia tengah-tengah kan. Garis biru ni tengah-tengah, so bahagi 2, maknanya sebelah ni 12, sebelah ni 12. So sini 12. Okay, so macam mana nak buat? Cari sudut dekat atas ni. Okay, sudut dekat atas ni macam mana nak cari? Okay, kalau 12 ni dia macam ni kan. So saya bawa dia dekat atas, dia masih lagi 12. Okay, so kita fokus pada segitiga. Sini ada 13. Sini ada 12. Okay, yang ni 13 yang lagi satu ni dia cover semua daripada atas sampai bawah. Sekarang kita dah naikkan 12 ni ke atas. So berapa nak tahu kat sini? Ni tadi pakai teorem Pythagoras. So nak cari katakan kita letak sini adalah
X lah, tak X. Okay, so macam nak cari X sama dengan 13 kuasa 2 tolak 12 kuasa 2 set. Okay, so jawapan dia set 25. So set 25 adalah 5. Okay, so kita tahulah tinggi ni tadi 5. Okay, belum jawab soalan lagi. Okay, soalan nak sudut sini. So kalau kita tahu sini 12, sini 12, maknanya dia sama saiz tau. Sebelah sini dengan sebelah sini sama. So kita kira sebelah ni kita kira. Lepas tu nanti nak tahu darab dengan 2. Okay, so macam nak kira. Okay, saya padam. Okay, so nak pakai kah tua. Okay, so okay, ni 12 ni sebagai opposite. Dan ni adalah sudut tegak, ni adalah hypotenuse. So sebabkan kita dah cari semua sisi tu, tak kisah nak pakai kah tua ke, saya pakai sin lah kan. So sin, okay, huruf kat situ adalah O. So nak pakai huruf apa ni? O dengan kosong dia macam sama kan. So kita pakai theta lah ya. Okay, theta. So sin theta sama dengan So opposite adalah 12 okay, per 13. So theta sama dengan shift sin 12 bahagi dengan 13. So dapat berapa? Shift sin 12 per 13. So dapat 67.38. Okay, so kat sini kita tahu kita baru ambil yang sebelah dia je kan. So dia sama saiz, so dia akan terus darab dengan 2 lah. So darab dengan 2 dapat 67.38 darab 2. So dapat 134.76. So kita tukar dalam radian. So darab dengan radian pi per 180. So 134.76 darab dengan pi per 180. So dapat 2.35. 2.352 rad. Okay, kalau tengok jalan kerja saya pada Facebook tu, okay, saya pakai jalan kerja lain. Okay, saya pakai, okay, saya bagi tahulah, saya terangkan. Okay, saya pakai segitiga tu fokus terus lah, maknanya ni tak payah darab. So kita ada segitiga sini 13. So tapak tadi 24. Okay, sudut yang kita nak cari tadi ada kat atas. Ni boleh pakai badis. Okay, so macam mana nak cari dia? 24. Okay, kita pakai ni badis dia. So 24 kuasa 2 sama dengan 13 kuasa 2 tambah 13 kuasa 2 tolak 2 darab 13 darab 13 cos theta. Okay, kat sini macam mana nak masukkan cos theta ni? Okay, masuk dalam kalkulator. Okay, tekan kalkulator 24 kuasa 2 equal 13 kuasa 2 tambah 13 kuasa 2 tolak 2 darab 13 darab 13. Okay, yang sin, yang cos theta ni jangan tekan cos, tekan alpha x saja. Okay, lepas tu tekan shift calculate. So berapa cos theta yang kita kira tadi adalah jawapan x tu lah.
So, negatif 0.7041. So, nak dapat theta, shift cos negatif 0.7041 adalah 134.76. Okay, ni dalam degree. Sebab guna SOT, jawapan dia degree. So, kena tukar jadi rad. So, darat dengan pi per 180. Terus je sambung kat jalan kerja. So, dapat jawapannya adalah 2.352. Okay, sama. Okay, ikutlah kadang-kadang kita nampak cara macam ni, kadang nampak macam ni. So, apa-apa pun yang logik, matematik akan terima. Okay, next kita teruskan soalan B. Okay, soalan B dia nak area shaded. Shaded dia sikit je kat situ. Okay, saya padam. Shaded dia ni kat bawah ni, kecil je. Okay, so macam mana nak cari shaded ni? So, apa yang saya nampak, kita akan fokus pada bentuk ni adalah bentuk apa nama? Trapezium. Okay, so trapezium tu saya besarkan. Okay, kemudian kita akan tolak. Ni bentuk apa ni? Bentuk sektor. Okay, so trapezium tu tadi kita dah kira sini 13. Tadi yang atas ni tadi 5 kan. So kalau total dia 13. So baki dia daripada sini sampai sini berapa? 13 tolak 5, 8. So sini tadi 12. Okay, untuk sektor ni 13, dia punya jari dia. Okay, dia punya sudut dia kena kira. Kalau kita pakai jalan kerja yang pertama tadi, kita boleh ambil je terus lah. Apa saya tulis tadi, entah. Okay, so maknanya apakah nilai 134.76 ni bahagi dengan 2. So, 67.38. Okay, tak payah. Kita ambil dia punya dalam unit rad tadi yang ni. Okay, dalam unit rad tadi kita dah kira. So, ambil 2.352 bahagi dengan 2. Sebab tadi kita kira penuh. Sekarang kita nak sebelah ni saja, nak fokus untuk cari shaded region ni. Okay, so 2.352 bahagi 2, jawapan dia 1.176. Okay, ni dia punya rad 1.176. Okay, so kita mulakan. Okay, macam mana nak cari area shaded? So, dia sama dengan, okay, nak cari luas trapezium, dia mesti setengah darat dengan A tambah B. A tambah B tu adalah dia punya selari ni. Ni 13 kan? 13. Yang ni 8. So, 13 tambah 8. Okay, tutup. Okay, lepas tu dia akan darabkan dengan, apakah jarak antara selari ni? 12. So, darab dengan 12. So, ni adalah setengah darat A tambah B darat C. Okay, ni adalah rumus trapezium. So, tolak dengan setengah R square. 13 kuasa 2 theta. 1.176. Itu dah kita dah buat dalam rad tadi. Okay, so masuk kalkulator semua. So, jawapannya ialah 26.628. Okay, next. Soalan 7. Soalan terakhir untuk kita bincangkan. Okay. Diberi soalan 7. Okay, dia beri PXQ. Okay, bila dia sebut PXQ, maksud dia sebelah sini ya.
PXQ maknanya dia adalah S. Kita punya S lah. S sama dengan R theta tu. So dia bagi yang itu PXQ adalah lengkuk pusat O. PXQ ialah lengkuk sebuah bulatan. Pusat O dan berpusat dekat O. Okey, ni PXQ ni pusat dia dekat sini, O ni. Okey, lepas tu dan jejari dia 15. Okey, daripada pusat sampai dekat lilitan dia, jejari dia 15. Okey, lepas tu POQ. P apa? POQ. Okey, POQ ni lah. So POQ adalah 1.3 rad. PYQ. Okey, ni adalah yang kedua. Okey, PYQ yang ni. PYQ ialah lengkuk bulatan yang berpusat di R. Ni PYQ ni pusat dia kat sini, kat R. So bila pusat dekat R, so maknanya jejari dia daripada pusat sampai dekat warna oranye tu adalah 10. Okey, hitung panjang perentas. Okey, apa maksud panjang perentas? Perentas tu dia macam merentas lah. Apakah panjang perentas PQ? Ni soalan dia. Okey, so apa kita nak buat sekarang ini ialah, okey, kita fokus pada segitiga yang kecil ni. Okey, saya gambarkan di luar. Okey, so ini adalah dia punya theta. Ini 10, sini 10, sini P, sini Q, sini R. Okey, so macam mana nak cari PQ? Okey, maklumat tak cukup sebab kita tak tahu sudut berapa. Okey, kita tukar plan. Maklumat tak cukup. Okey, kita ambil sektor yang lain pula ataupun segitiga yang lain tapi dia masih ada maklumat PQ. Okey, kita tukar. Kita ambil yang bawah ni. PQO. P PQO. Okey, kita ada kat sini maklumat untuk 1.3 rad. Lagi kita tahu jari dia 15. So sini 15, sini pun 15. Ni baru lengkap. Okey, macam nak cari PQ? Gunakan SOT. Okey, so kita akan kira menggunakan SOT. So ni adalah bodies. Okey, so PQ kuasa 2 sama dengan 15 kuasa 2 tambah 15 kuasa 2 tolak 2 darab 15. 15 lagi sekali cos. Ni cos ni nak pakai dalam degree. Sekarang kita ada 1.3 rad. So conteng kat sini, terus dia darab dengan 180 per pi. So 1.3 darab 180 per pi. So dapat 74.48. Okay, so cos 74.48. Okay, so cari PQ. So masukkan kalkulator 15 kuasa 2. Okay, dapat 329.59. Okay, so set dia, jawapan dia 18.1546.
Okay, settle. Cari PQ. So, letak nilai dia dekat dalam gambar. PQ ialah 18.1546. Okay, seterusnya soalan B. Cari theta dalam radian. Okay, theta. Okay, saya padam. Cari theta. Okay, theta tu dia dekat segitiga yang kita pilih mula-mula tadi. So, kita salin balik segitiga yang kita dah pilih tadi. So, kita ada PQ theta. Theta yang kita nak cari. So, kita tahu 10 dan masa ni PQ kita dah tahu 18.1546. Okay, so macam nak cari theta. Ada badis lagi kat situ. Okay, so kita gunakan badis. Badis yang mana? Yang ni. Okay, so yang bertentangan dengan badis ialah 18.15 18.1546 kuasa 2 sama dengan 10 kuasa 2 tambah 10 kuasa 2 tolak 2 darab 10 darab 10 cos theta. Okay, lagi sekali kita jumpa cos theta. Okay, masuk kalkulator. Cos theta tu nanti jangan tekan cos. Kita anggap cos theta tu adalah X. Anggap Okay, tekan kalkulator. So, dapatlah 18.1546 kuasa 2 equal 10 kuasa 2 tambah 10 kuasa 2 tolak 2 darab 10 darab 10. Terus alpha X. Okay, tekan shift calculate. Itu adalah jawapan untuk cos theta. So, jawapannya ialah negatif 0.6479. So, theta adalah shift cos negatif 0. adalah 130.38. Okay, degree 2 titik perpuluhan je. Okay, ingat soalan nak theta dalam radian. So, darab dengan pelik per 180 pi lah ya. So, apa jawapan dia? Jawapannya ialah 2.2756. Okay, soalan C. Okay, soalan C ni dia nak beza PYQ dan PXQ. Okay, so tengok gambar. PYQ tadi saya cakap dia adalah lengkuk yang berpusat di O. PXQ adalah satu lengkuk yang berpusat di O pula. Tadi di R, ini di O. Okay, so saya lukis gambar dia. Okay, yang mula-mula tadi adalah PXQ. Okay, PXQ berpusat di R. Okay, bila berpusat di R, jari dia berapa tadi? Jari dia 10. Sini pun 10. Okay, sudut dia berapa tadi? Sudut dia 2.2756. 2.2756. Okay, lepas tu lagi satu. Warna apa tadi? Hijau. Okay, lagi satu. PXQ.
PYQ. Okay, PYQ tu dia berpusat di O. PYQ berpusat di O. Okay, jari dia 15. So sini pun 15. Sudut dia bagi 1.3 rad. Dia kalau kecil-kecil sudut ni masih dalam rad. Kalau besar-besar tu memang dalam degree. Okay, so PXQ ni adalah sejenis apa? Sejenis S. So ni adalah S. Ini pun S. Okay, so kita cari dia punya S. PXQ lah. So PXQ sama dengan S sama dengan R. R dia 10 darab dengan theta 2.2756. Okay, so hasil darab dia ialah 22.756. Okay, yang kedua PYQ. PYQ sama dengan S. Dia adalah S kan? So S sama dengan R. R dia 15. Theta dia adalah 1.3. So 19.5. Okay, soalan dia kat sini beza. Apa maksud beza? Ialah nilai besar tolak nilai kecil. So mana lagi besar? Nilai lagi besar kan? So 22.756 tolak dengan 19.5. So dapat jawapan 3.256. 256 cm. Okay, dah siap. Wallahualam bisawab.